Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Untuk hari ini kita masih lagi akan belajar dalam bab 8 tajuk graf fungsi. Cuma untuk hari ini kita akan masuk tajuk yang baru, iaitu 8.2, tajuk 8.2 graf fungsi. Kalau sebelum ni kita dah belajar berkenaan dengan fungsi, hari ini kita akan belajar tentang graf fungsi. Jadi dalam graf fungsi ini kita akan belajar dua benda, iaitu yang pertama membina jadual nilai dan yang kedua ialah melukis graf. So kita lihat macam mana kita nak membina jadual nilai. Contoh diberi dekat sini. Bina satu jadual nilai bagi fungsi. Kita ada fungsi ni kalau dulu kita panggil ni persamaan. Sebenarnya kita boleh gunakan perkataan persamaan tu, kita boleh gunakan sebagai ini ialah fungsi. Y sama dengan 5 tolak X. Fungsi Y sama dengan 5 tolak X. Di mana bagi nilai X sama dengan negatif 2, negatif 1, sifar dan 1. So maksudnya kita nak bina jadual nilai, kita nak cari nilai Y apabila diberi nilai-nilai X dekat sini. Jadi apa yang perlu kita buat? Carilah, kita ada fungsi, tulis balik, katalah kita ambil yang pertama apabila X sama dengan negatif 2. Yang pertama kita pilih X sama dengan negatif 2. Kemudian kita tulis fungsi dia. Kalau X sama dengan negatif 2, fungsi yang diberi ialah Y sama dengan 5 tolak X. Kita gantikan nilai X itu. Beginilah. Nilai X kita tukar kepada negatif 2. So kamu boleh tekan saja kalkulator. 5 tolak negatif 2, kamu akan dapat 7. Apabila X negatif 2, Y kamu akan dapat nilai 7. Dan kita teruskan dengan apabila X sama dengan negatif 1. Jadi kita ada fungsi dia. Tulis balik fungsi seperti biasa. Saya minta kamu salin balik soalan. Kemudian gantikan nilai X dengan apa yang diberi. Y sama dengan 5 tolak X tu dah jadi negatif 1. So kita akan dapat Y ialah 6. Dan teruskan sehingga selesailah. Apabila X sama dengan sifar, so gantikan X dengan sifar, Y akan dapat 5. Jika X itu 1, kita gantikan dengan 1. 5 tolak 1 ialah 4. So kita ada 4 nilai X dan 4 nilai Y. Jadi macam mana kita nak bina jadual nilai? Jadual nilai, kalau sebelum ni fungsi saya ada tunjukkan juga macam mana nak bina jadual. So itu sebenarnya ialah jadual nilai. So maka jadual nilai bagi fungsi Y sama dengan 5 tolak X. So kita buat dalam bentuk jadual. Di bahagian atas ialah nilai X dan di bahagian bawah ialah nilai Y. So X itu kita biasa akan susun daripada nilai yang kecil kepada nilai yang besar. Nilai Y akan bergantung kepada nilai X. So kita susunlah. Kalau X itu, kamu kena pandai baca jadual nilai ni. Jika X itu negatif 2, maka Y nya ialah 7. Baca dia begini. Jika X itu negatif 1, maka Y nya ialah 6. So sebab kita dah buat pembuktian dekat sini, pengiraan, so kita masukkan dalam nilai. So kalau kamu bacanya je, kamu buat jadual ni je, kamu dah tahu apa yang kamu nak inilah. Kalau kamu baca jadual ni, maksudnya kamu dah faham lah. Jika nilai X ini sifar, maka nilai Y nya ialah 5. So itu yang pertama. Dia bagi nilai X ini. Contoh yang kedua, sama juga. Bina satu jadual nilai bagi fungsi Y sama dengan 2X kuasa 2 tolak 1 dengan julat bagi X ialah negatif 1, di mana X itu negatif 1 kurang atau sama dengan X dan X kurang atau sama dengan 2. Ini ialah julat ketaksamaan dia. Kamu dah belajar sebelum ni. Kalau diberi begini, apakah nilai yang mungkin bagi X? So kalau kamu dah belajar ni, kalau diberi julat ini, jadi apakah nilai yang mungkin bagi X? So kita lihat dia ada kurang atau sama dengan. So maksudnya, katalah kamu ada garis nombor
Ini negatif 1, ini 2. Okey. X kurang negatif 1 kurang atau sama dengan X. Maksudnya nilai X itu mesti lebih besar atau sama dengan negatif 1. Okey, dia kata X kurang atau sama dengan negatif 2. So, beginilah. So, begini. Okey, kalau dicantumkan dia akan jadi macam ni lah. Kalau dicantumkan. Okey, dia sebenarnya macam ni. So, nilai X itu sebenarnya berada di tengah-tengah antara ni lah. Dari mula negatif 1, sifar, 1 dan 2. Okay, sebab dia negatif sama dengan, maksudnya negatif 1 ni pun terlibat lah. So ini nilai X nya. Okay, so penyelesaian dia kita pun buat macam tadi. Apabila X sama dengan negatif 1, kita masukkan fungsi, kita masukkan nilai X negatif 1 tu ke dalam fungsi yang diberi. Okay, hati-hati bila kamu buat pengiraan kuasa 2 melibatkan nombor negatif. Pastikan kamu letak dia dalam kurungan. Jika kamu tak letak kurungan melibatkan nombor negatif, jawapan kamu akan dapat salah. Kamu akan dapat jawapan negatif 1 nanti. Okay, sedangkan negatif 1 kuasa 2 ialah positif 1. Okay, kalau kamu tak letak kurungan, dia akan bagi negatif 1. Okay, jadi hati-hatilah bila melibatkan negatif dan kuasa. Okay, so kamu akan dapat jawapannya Y apabila X negatif 1, Y ialah 1. Apabila X sifar, so masukkan dalam nilai, Y akan dapat negatif 1. Apabila X 1, okay, kita teruskan. Apabila X 1, maka Y akan dapat 1. Dan apabila X 2, Y akan dapat 7. Okay, so kita masukkan nilai-nilai yang kita dah dapat tadi ke dalam jadual. Okay, so nilai X akan terletak di atas. Kita mulakan dengan nilai yang paling kecil kepada nilai yang paling besar. Okay, kemudian nilai Y bergantung kepada pengiraan yang kamu dah buat. Apabila X negatif 1, Y ialah 1. Ini. Okay, itu ialah berkenaan dengan jadual nilai. Okey, sebenarnya benda ni kita dah belajar ulang-ulang kali, cuma kita masukkan dalam bentuk jadual. Okey, dia bergantung sebenarnya dengan soalan ni. Okey, seterusnya kita akan belajar untuk melukis graf. Okey, semua yang saya beri ni semua sebenarnya ada dalam buku teks. Okey, so kalau kita sebelum kita pergi langkah-langkah melukis graf, kita imbas dulu apa yang kita dah belajar dalam koordinat masa bab 7. So koordinat sifar-sifar kita juga sebut dia sebagai asalan dan ditandakan dengan O ni. Okay, O ni means origin lah, asalan origin. Okay, paksi X juga disebut sebagai paksi mengufuk dan paksi Y disebut sebagai paksi mencancang. Okay, so ini ialah langkah-langkah melukis graf. Okay, yang pertama, bina jadual nilai bagi fungsi yang diberi. Okay, so pertama sekali nak lukis graf, kamu mesti ada jadual nilai. So kalau tidak diberi, kamu kena lukis lah, kamu kena buat lah. Okay, kemudian lukis setiap paksi dengan skala yang diberikan. Okay, lukis setiap paksi dengan skala yang diberikan atau dengan skala yang sesuai. Kalau tak diberi skala, maksudnya kamu kena lukis dengan skala yang sesuai lah. Okay, kemudian plotkan titik X, Y tadi yang kamu dah dapat dalam jadual nilai bagi pasangan tertib daripada jadual nilai. Okay, kemudian sambung titik-titik itu dengan garis lurus lengkung yang licin. Okey, kalau melukis graf, untuk graf fungsi, kamu tidak dibenarkan menggunakan pembaris walaupun dia garis lurus. Okey, kena lukis sambung titik secara freehand lah. Okey, kalau kamu sambung titik guna pembaris, kamu akan ditolak markah lah. Okey, seterusnya, okey, ni ada contoh menyelesaikan jadual nilai, melengkapkan jadual nilai dan melukis skala.
Okey, kita lihat yang pertama. Okey, lengkapkan jadual nilai di bawah bagi fungsi y sama dengan 2x tambah 4. So, dia bagi beginilah. Ni contoh dia. Jadi, kamu lengkapkan saja yang kosong-kosong ni. Okey, yang kosong ni iaitu apabila x negatif 1, y2. Apabila x kosong sifar, y4. Apabila x2, y8. Okey. So, bila dah dapat pengiraan, bila dah ada jadual nilai, baru kita boleh lukis graf. Okey. So, kalau kita lihat dekat sini, dengan menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi x. Okey. Kalau sebelum ni saya dah ajar macam mana nak lukis koordinat skala tu kan. Okey, so ini apply dia lah. Okay, dengan menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi x dan 2 cm kepada 2 unit pada paksi y, lukis graf fungsi itu untuk nilai x dari negatif 2 hingga 3. Inilah negatif 2 hingga 3. Maksudnya setiap titik ni nanti kamu kena plotkan. Okay, so kita lihat langkah-langkah dia. Okay, dengan menggunakan skala 2 cm kepada ni tadilah. Okay, so kita ada kertas graf. Okey. Biasanya ini contoh kertas graf lah. Biasanya kertas graf kamu hitam putih je. Kalau kamu beli di kedai boleh dah dapat dia punya hijau ke biru ke line-line ni kan. Okey. So kalau kat sekolah dia hitam putih sebab dia photo state kan. So lukis paksi mengikut skala yang diberikan. Untuk paksi x 2 cm kepada 1 unit. Maksudnya setiap 2 cm. Jadi macam mana kamu nak tahu 2 cm tu? Okay, biasanya untuk kertas graf, untuk 2 cm tu, maksudnya kamu ada 10 petak kecil tu. Okay, 2 cm pada kertas graf tu samalah dengan 10 petak kecil. Okay, 10 petak kecil tu sama dengan 2 cm. So, setiap 10 petak kecil tu nilai dia ialah 1. So, kamu kena guna gandaan 1 lah. 1, 2, 3 macam tu. Okay, so untuk paksi y, 2 cm kepada 2 unit. Maksudnya setiap 10 petak kecil, setiap 2 cm. Okay, setiap 10 petak kecil tu kamu kena letak 2 unit. Maksudnya gandaan setiap jarak 2 cm tu ialah 2 unit. Kamu kena guna gandaan 2. Okay, so kena origin kena tulis asalan dia. Okay, ini untuk paksi x. Okay, paksi x jarak dia 2 setiap 10 petak kecil 1 unit. Okay, untuk paksi y setiap 10 petak kecil iaitu 2 cm 2 unit jarak dia. Okay, gandaan untuk setiap paksi positif dengan negatif ni, okay, katalah paksi x ni semua gandaan 1. So yang negatif pun mesti gandaan 1 lah. Dia tak boleh paksi x gandaan 2, paksi y yang positif gandaan 1, negatif gandaan 2, tak boleh. Dia mesti sama untuk setiap paksi. Okay, kalau paksi y ni dia gandaan 2 untuk positif, untuk negatif pun gandaan 2. Okay, kemudian plotkan titik mengikut pasangan tertib daripada jadual nilai di atas. Okay, so kamu dah ada ni tadi jadual nilai kan. So sebenarnya jadual nilai tu untuk koordinat lah. Okay, negatif 2 sifar kan kita dah buat dalam bentuk fungsi kan, dalam bentuk set kan. So, ini ialah pasangan tertib dia. Okay. So, negatif 2 sifar. Maksudnya, untuk x negatif 2, nilai y dia ialah sifar. So, kamu cari mana negatif 2 sifar. Kat situ. Okay. Negatif 1, 2. X dia negatif 1, y negatif 2. Dekat situ. X sifar, y 4. X1, y 6. X2, y 8. Dan X3, y 10. Okay, kalau kamu lihat ni macam garis lurus kan, tapi kamu tak boleh gunakan pembaris untuk sambungkan. Kamu kena gunakan freehand. Sambungkan setiap titik mesti kena. Okay, sambungkan setiap titik. Okay, itu ialah cara melukis graf. Okay, kalau kamu buat mengikut apa yang saya ajar ni, insyaAllah kamu boleh lukis dengan betul. Okay, so ini ialah latihan untuk melengkapkan jadual nilai.
Okey, so untuk hari ini kita habis di sini. Semoga kamu semua faham. Jika tak faham, bolehlah bertanya dengan saya. Itu saja. Terima kasih.